أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا حلالا وتوب علي توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا يا Allah ampunkan dosa terimalah taubatku rahmatilah hidup ini hingga akhir hayat nanti Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Allah kami lemah kuatkanlah hati ini berikanlah ampunanmu serta ridho syafaatmu Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Ya Tuhan kami hanya kepadamu kami mohon ampunanmu kabulkanlah doa kami mudahkanlah jalan kami Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal
الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية واصرف مكائد العدا والثف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي اغفر وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin. Assalamualaikum ya Imam al-Muttaqin. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح على العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam mengikuti pengajian fiqhul ibadat menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, syukur pada Allah, mudah-mudahan ditambahkan sihat walafiat dalam amal dan ibadat dan dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah, mendapat barakah syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, semalam pengajian kita telah sampai di muka surat yang ke-400. Kita sedang membicarakan rukun salat yang ketiga, iaitu berdiri tegak. Kita dah mengatakan rukun salat itu ada 13. Pertama niat. Yang keduanya ialah takbiratul ihram. Yang ketiga ialah berdiri tegak menghadap kiblat. Jadi kalau orang yang boleh berdiri tegak, maka dia berdiri tegak itu kalau salat fardu. Salat sunat dia boleh pilih. Nak berdiri tegak pun boleh, nak berduduk sambil sembahyang sunat pun boleh. Cuma pahalanya setengah daripada berdiri. Itu kekurangan pahala lah. Dan kalau sekiranya semayang fardu itu dia tak boleh berdiri tegak kerana ada sebab uzur, maka dia tak boleh ambil ringan, iaitu apa sahaja dia punya uzur, ikut sekadar uzur itu sahaja. Maknanya di sini kalau dia tak boleh berdiri, dia berdiri dengan lutut dia. Kalau tak boleh diri dengan lutut dia, maka barulah dia itu didiri, dan kemudian bila dalam rukuk dan sujud, habis ustaz kalau dia nak semayang berdiri, waktu berdiri baca Fatihah berdiri, waktu dia rukuk sami'a Allah subhanahu rabbil azim berdiri, kemudian sami'allah liman hamidah, kemudian nak sujud tu dia kalau ada kerusi dia duduk, dan kemudian dia sujud tu dengan dia rendahkan kepala dia lebih rendah daripada rukuk. Kalau tak ada kerusi dalam keadaan berdiri juga, kemudian dia sujud tapi kepala dia lebih rendah daripada rukuk. Jadi kalau ada kerusi dia duduklah. Tapi jangan kerana dia tak boleh nak sujud, tak boleh nak ke atas lantai, dia daripada mula dia semayang duduk. Padahal dia boleh berdiri. Ingat, salat fardu wajib berdiri. Kalau dia boleh berdiri, wajib dia berdiri. Kalaulah sekiranya dia dapat duduk di lantai, kerana dia tak boleh berdiri, jadi dia duduk lantai. Duduk lantai itu lebih lagi utama, dan itulah yang wajib dilakukan.
Kalau dia tak boleh berdiri, duduk kat lantai. Kerana dengan duduk kat lantai, dia boleh sujud dahi dia atas lantai. Tapi kalau dia tak duduk atas lantai kerana kaki dia tak boleh bengkok, kerana dia minyak grease dah kering dah, sakit nanti kalau dia bengkok, nak duduk berlipat, dia duduklah di atas kerusi. Berdiri, waktu berdiri. Fatihah, kemudian rokok, kemudian i'tidal. Kemudian waktu nak sujud, dia duduk atas kerusi, dia pun tundukkan kepala dia. Itulah saja tuan-tuan ya. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan pelajaran kita semalam. Dan kemudian kita dah sebutkan dalam Islam, solat tak boleh tinggal. Kalau dia tak boleh sembahyang macam kita sebut tadi, berdiri dan duduk, dia sembahyang baring. Kalau sembahyang baring pun tak boleh, dia sembahyang terlentang. Sembahyang terlentang pun tak boleh, mata dia tak, badan dia tak boleh nak angkat kepala dia, maka dia signal dengan mata dia saja. Dia sujud, Allah tutup mata. Dia bangun, dia buka mata. Macam tu. Kalau mata pun dah tak boleh bergerak lagi 4 jam saja, maka dia solat dalam hati kita. Dia gambarkan seperti dia solat, kemudian baca Fatihah, kemudian rukuk, Allah Akbar, kemudian Sami Allahu liman hamidah, kemudian Allah Akbar sujud. Dalam hati dia saja. Tapi tak boleh dia tinggalkan solat. Itu tuan-tuan dia. Jadi solat ni perkara yang tak ada compromise. Ya, mesti dibuat. Baik para jemaah sekalian, kita masuk pula dalam pembicaraan kita hari ini. Mengenai rukun yang keempat. Kita dah mulakan semalam, rukun keempat ialah membaca suratul Fatihah. Dan jadi kita dah kata membaca Fatihah itu adalah wajib. Dalam solat sunat atau solat fardu. Maupun dia jadi imam atau dia jadi makmum. Atau sembahyang sendirian. Wajib baca suratul Fatihah. Kalau tak baca, tak sah salat dia. Nah, jadi baca Fatihah tu yang kita wajib baca tu mesti cukup syarat. Bukan sekadar baca saja, tapi cukupkan syarat. Itulah pelajaran kita hari ini di muka surat yang ke-400. Maka berkata tuan pengarang kita, sebelum itu mari kita bacakan Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sekalian ahli bait keluarganya yang kita kasihi dan semua para sahabatnya yang kita ridai, dan kepada sekalian para tabi'in dan tabi'in dan para alim-alim ulama dari dahulu sampailah sekarang, khususnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan sekalian para masyayikh, para guru-guru yang telah menyampaikan agama kepada kita, sampailah pada guru kita pengarang kitab ini, iaitu Habib Said Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua-dua mereka ni masih lagi hidup di kota Madinah. Semoga Allah panjangkan umur kedua mereka dalam sihat walafiat dan dilindungi mereka daripada segala perkara yang tak diingini, dan semoga Allah merahmati dan meninggikan darjat sekalian para masyayikh, kepada guru-guru kita dari dahulu sampailah hari ini. Semoga Allah Ta'ala terima amalan mereka dan diberkatkan ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bikum fid darani. Amin. Syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah. Syarat-syarat membaca surah Al-Fatihah ada 8. Sebagai berikut. Bila kita kata syarat, kalau satu syarat saja kurang, tak sah Fatihah dia. Jadi kena jaga apa tu syarat Fatihah. Yang pertama, tertib antara lafaz-lafaznya, iaitu membaca sesuai dengan urutannya dalam Al-Quran. Jadi kita baca ikut dia punya susunan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh kita tengah terbalikkan, tak boleh. Kita dah baca Alhamdulillahirabbilalamin, kemudian kita tulis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian kita kata Ar-Rahmanir-Rahim. Macam mana kau baca terbalik-terbalik? Tak sah. Mesti ikut tertib dia. Yang kedua, syarat kedua, berturut-turut muwalat. Muwalat tu berturut-turut lah. Tidak boleh berhenti
antara lafaz-lafaznya dalam waktu yang terlalu lama, atau sebentar tapi dengan maksud memutuskan bacaan. Jadi kalau sekiranya kita baca Fatihah non-stop tu maknanya bersambung-sambunglah terus. Stop tu ambil nafas tu memanglah ya, sunatnya kalau membaca Fatihah ni setiap satu ayat satu nafas. Setiap satu ayat bismillahirrahmanirrahim, ambil nafas. Alhamdulillahirabbilalamin, ambil nafas. Ar-Rahmanir-Rahim, setiap satu ayat satu nafas. Ataupun setiap satu ayat kita stop, pause sikit, berhenti sebentar. Itu yang sunatnya afdal. Nanti kita akan sebutkan hadisnya. Tetapi kalau sekiranya dia berhenti lama sikit, berhenti lama tu kira-kira boleh masuk ayat setengah-tengah. Ar-Rahmanir-Rahim, apa tu dah stop. Maliki Yaumiddin, berapa lama dia stop? Lama tu taklah lama sangat. Tapi kalau kita kata Ar-Rahmanir-Rahim, kalau dia ambil ayat yang lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dah boleh tengah-tengah dah masuk. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi kalau dah boleh masuk satu ayat kat tengah-tengah tu, itu dah kira lama. Jadi kalau kita ambil nafas, tak lama lah. Kalau kita memang bukanlah kita kuat nafas kita kan, orang sakit tak kuat. Ar-Rahmanir-Rahim, dia ambil nafas. Maliki Yaumiddin, itu tak apalah. Itu ada uzurnya. Jadi kalau dia berhenti, jangan lama. Kalau dia berhenti tapi dengan niat pula, dia tak lama tapi dengan niat nak putuskan Fatihah, maka tak sah dia punya Fatihah, tak sah sembahyang dia kalau tak diulang balik. Dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, tak jadi Fatihah ni. Kemudian lepas tu dia baca bersama Maliki Yaumiddin. Macam mana tadi kata tak jadi, dah putus, kemudian sama lagi. Mana Fatihah kau ni tak sah, sebab sudah niat nak putuskan Fatihah tu. Jaga. Ni kadang-kadang mainan syaitan ya. Alah, sudahlah, stop lah, tak payah baca sambung. Aku belum habis lagi. Tapi kalau sekiranya gangguan syaitan, bukan niat dia nak putuskan Fatihah, itu tak apa, sebab itu gangguan. Tapi kalau niat dia nak putuskan Fatihah, sudah batal ya. Kecuali berhenti untuk beberapa perkara berikut ini, maka tidak membatalkan Fatihah dia. Kalau berhenti ada sebab-sebab yang akan kita sebut ni, maka tak batal Fatihah dia. Mana boleh sambung. Pertama, jika berhenti untuk membaca zikir dan dilakukan kerana lupa atau tidak mengetahui hukum. Jadi dia tengah baca Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim, subhanallah. Kenapa baca subhanallah? Saya baca zikir Ustaz. Tak boleh baca zikir. Ya ke? Saya tak tahulah. Dia tak tahu. Ataupun dia terlupa. Patut tak boleh lah celahkan dengan bacaan lain. Dia tak tahu. Yalah, itu keuzuran. Orang yang tak tahu, terlupa, dimaafkan. B. Jika berhenti untuk perkara-perkara yang sunat dalam salat, antaranya mengucapkan lafaz amin. Tengah kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, imam pun baca waladdallin, kita pun sebut amin. Habis Ustaz, kita punya Fatihah ni tengah-tengah ni terputus. Tak ada. Itu diberikan kelonggaran, dikecualikan, tidak putus. Sebab bacaan amin adalah merupakan dalam ibadat solat. Memang disuruh amin pun. Ini sebenarnya berlaku kalau orang tu baca Fatihah sebelum imam habis baca Fatihah. Sunatnya kita habiskan imam baca Fatihah baru kita baca Fatihah, itu sunatnya. Tetapi kadang-kala ada imam ni dia laju. Lepas umpama sembahyang tarawih lah ni, sembahyang tarawih. Lepas ada Fatihah, dia qul huwallahu ahad. Tak ada pelan-pelan pun, dia tak bagi can dengan makmum. Lepas Fatihah waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahu samad, Allahu akbar. Makmum kat belakang kelang kabut. Habis macam mana Ustaz, kita nak baca Fatihah tak habis? Kalau gitu, imam baca Fatihah, kau pun baca Fatihah. Boleh ke kita? Boleh. Cuma tak sunat-sunatnya lepas imam. Tapi imam ni pasal ni, dia baca laju sangat. Lepas Fatihah terus baca qul huwallahu ahad, pendek-pendek pula surah. Laju pula tu. Jadi kita takut tak sempat baca Fatihah. Jadi kita baca Fatihah. Imam baca Fatihah mula di sikit alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim, kita pun mulalah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah.
Tengah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam dah waladdallin, aku belum ambil Fatihah. Tak apa, ikut imam. Amin. Kerana amin adalah merupakan salah satu daripada perkara yang sunat dibaca dalam solat. Tu tuan-tuan. Tak apa. Ustaz, di tengah-tengah Fatihah ada masuk. Boleh. Itu tuan-tuan ya. Ataupun membaca ta'awuz. Ta'awuz tu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Memang baca ta'awuz ini memang disuruh. Kerana kita ni bila baca Quran, wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Quran, minta lindung dengan Allah dari syaitan dia rejam. Jadi tengah-tengah baca, kita pun a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Umpamanya. Boleh. Tapi kalau tak perlu, itu tak. Habis Ustaz, saya terlupa tadi baca a'udzubillah. Tak apalah, itu kan sunat. Kalau bolehnya jangan kita bacalah. Ta'awuz tu yang tak perlu kita baca tengah-tengah kalau tak diperlukan ya. Dan sujud tilawah bersama imam. Ini semua perkara yang berlaku dalam salat. Kita tengah baca Fatihah Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Imam dia baca surah Sejadah atau surah Iqra, kemudian Allahu Akbar. Aku tengah baca Fatihah ni. Ikut imam, tak apa. Memang ini dalam ibadat salat. Perkara-perkara yang bersangkut paut ada kena mengena dengan solat. Jadi kita ikut imam. Kalau kita dah naik daripada sujud tilawah, sujud tilawah tu sujud kerana membaca Quran lah. Maka kita pun sambung saja Fatihah kita. Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu. Ustaz, sambung saja. Boleh. Dia tak kira terputus kerana yang memutuskan dia tu adalah perkara yang bersangkut paut dengan solat. Dan membenarkan bacaan sang imam. Macam mana membenarkan bacaan sang imam? Imam dia baca surah. Tengah kita baca Ar-Rahmanir-Rahim surah Fatihah. Imam baca Alaihissallahu biahkamil hakimin. Itu dalam surah Wat-Tini Waz-Zaitun. Apa maknanya? Tidakkah Allah Ta'ala itu sebaik-baik hakim? Sunat kalau orang baca surah itu atau kita yang baca, lepas itu satu-satu soalan pada Allah. Apakah tidak Allah Ta'ala itu sebaik-baik hakim? Jawapannya kita jawab, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Itu sunat. Ya. Ada beberapa ayat dalam Quran Allah bertanya pada kita dan kita menjawab. Jadi kalau surah Wat-Tin Waz-Zaitun, penghabisan dia tu Allah tanya Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sunat kita yang mendengarnya, baik yang baca ataupun yang mendengar, menjawab bala. Apa tu bala? Bala tu bahkan, wa ana ala zalika, dan aku atas yang demikian itu, minasyahidi, daripada orang yang menyaksikan. Mana memang betul Allah lah sebaik-baik hakim. Itu tuan-tuan. Jadi ini tengah baca Fatihah, Ustaz, nak jawab imam tak? Jawab. Itu sunat. Sebab ni semua perkara yang bersangkut paut dengan salat. Kalau perkara yang tak bersangkut dengan salat, maka batal kita yang Fatihah kita. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada orang beri salam, Assalamualaikum. Kita jawab Waalaikumsalam. Apa ke ni? Ya, orang kau tengah semayang ni, tengah baca Fatihah. Fatihah kau batal. Ulang balik daripada awal. Ya. Ustaz, kalau kita jawab Waalaikumsalam, batal semayang tak? Kalau sekira bercakap dengan orang, tu kira batal semayang. Kalau sekiranya kita tak bercakap dengan orang, maka tak batal semayang. Bercakap lah tu. Kita bila Waalaikumsalam tu kita jawab dengan orang. Bercakap orang itu batal. Itu boleh batalkan salat. Macam tu juga kita tengah salat, kita pun ada orang bersin. Hacam. Ustaz, kita bersin ni, kita nak cakap Alhamdulillah tak? Ini tak ada kena mengena dengan salat. Jadi lebih baik kita Alhamdulillah dalam hati saja. Kalau kita baca Alhamdulillah, niat zikir, tapi lepas tu kita ulang balik kita punya Fatihah. Kenapa? Sebab dia tak ada kena mengena dengan salat. Hacam. Alhamdulillah. Kalau hacam saja, tak batal Fatihah. Sebab itu bukan perbuatan kita. Tengah-tengah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hacam. Kita sengaja ke? Tak sengaja. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu. Habis nak baca Alhamdulillah, baca dalam hati Alhamdulillah. Sebab kalau kita baca Alhamdulillah, kita sudah masuk di tengah-tengah Fatihah.
Dan alhamdulillah yang kita baca tu kerana bersin, tak ada kena mengenai dengan bab salat. Jadi dengan tu jangan kita jadikan dia menghalangi kesempurnaan Fatihah. Macam tu juga orang sebelah kita bersin, hajam, dia pun baca alhamdulillah. Kalau baca alhamdulillah di luar Fatihah tak batal, tapi kena niat zikir. Dia hajam alhamdulillah, tapi bukan baca Fatihah, dia tak baca Fatihah. Dia tengah baca surah pendek ke ataupun tengah dengarkan imam baca ke, maka dia punya solat tak batal. Sebab kalau dia nak zikir, ya, itu kena niat zikir itu. Kalau kawan sebelah pula baca alhamdulillah, dia bersin hajam alhamdulillah, kita pun baca yarhamkumullah, semoga Allah merahmati engkau. Itu memang sunat. Dalam hadis Nabi kata, kalau seorang Muslim tu bersin, dia baca alhamdulillah, maka engkau doakan dia, ya rahamakallah, semoga Allah merahmatimu. Dan orang yang bersin tu pula doakan balik pada kita, yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah beri hidayah padamu dan memperbaiki urusanmu. Membalas doa. Itu di luar sembahyang boleh. Sebab itu dah kira macam bercakap, Allah rahmatkan kau. Jadi dia pun doa, Allah beri hidayah pada kau. Jadi macam bercakap, walaupun tu dalam bentuk doa. Habis kalau dalam salat tak boleh bercakap. Jadi dalam hadis, satu riwayat, sedang Nabi salat, ada seorang bersin, hajam, dia pun baca alhamdulillah. Yang bersin ni, okeylah, dia baca alhamdulillah. Satu kawan pula sebelah ni baca ya rahmakallah, semoga Allah merahmatimu. Jadi orang-orang lain semua ni dalam sembahyang jemaah ni semua perhatikan dia. Dia pun nak suspend. Kenapa orang tengok aku ni? Salah ke aku baca ya rahmakallah? Kemudian lepas sembahyang, Nabi pun kata, siapa tadi? Oh, saya ya Rasulullah. Nabi kata, inna hadhihi salat la syughlun fala yaslu ay yakuna fihi min kalamin nas. Kama qala alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya salat ini adalah satu kesibukan, sibuk kita dengan Allah Ta'ala. Tidak sesuai dengan dalamnya tu bicaranya manusia, cakapan manusia. Jadi cakap kita dengan manusia tak sesuai. Ini juga hadis yang diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam masa kita salat tak boleh bercakap, walaupun dengan dua huruf yang tak faham. Ustaz, saya bukan bercakap, saya sakit tekak. Tapi dah keluar dua huruf, itu dah kira kalam. Kalam tu apa? Perbicaraan. Faham, kalau satu huruf pun faham, batal. Kalau tak faham dua huruf saja, sudah batal. Itu nanti dalam bab membatalkan solat, kita akan bicara lebih panjang lagi lah ya, insyaAllah. Jadi ingatlah ya, dalam masa Fatihah, jangan terputus dengan sesuatu bacaan yang lain, melainkan bacaan yang disangkut paut dengan solat. Seperti yang kita sebut tadi lah ya. Kalau yang tak sangkut paut dengan solat, maka kita punya bacaan tu dah terputus. Dan kalau itu merupakan kita percakapan dengan manusia, macam kita sebut tadi, batal solat kita. Kalau dia tak merupakan percakapan, maka kita ulang balik kitunya bacaan Fatihah tu ya. Yang ketiga, syarat yang ketiga Fatihah, menjaga huruf-hurufnya. Dan terjadi perubahan, dan tidak boleh ada bacaan yang salah. Lahan tu maknanya kita lenggang-lenggok, yang dapat merubah makna surah Al-Fatihah. Jadi kita buat Ar-Rahman. Kalau sekira ikut tajwid, okeylah, tak apa. Tapi kalau dia nak mentokok tambahlah yang panjangnya, yang pendeknya, ataupun dia buat bacaan lagu-lagu ya, astagfirullahalazim, dan berubah-ubah, batal dia baca Fatihah. Fatihah tak sah salatnya. Yang keempat, memperhatikan tasydid-tasydidnya, iaitu jaga dia punya tasydid. Tasydid tu apa? Sabdu dia. Terdapat 14 tempat, dan akan kita sebutkan dalam Fatihah ada 14 tempat yang ada sabdu ya. Sabdu tu tasydid lah. Tasydid tu yang berulang, macam Ar-Rahman,
Ar-Rahim. Itu semua bersabdu tu ya. Faedah. Kesimpulan hukum jika menambah atau meninggalkan tasydid pada surah Fatihah. Apa hukumnya? Kita tambah tasydid ataupun kita kurangkan tasydid. Jika menambah tasydid pada lafaz yang tidak terdapat tasydid, maka hukumnya adalah tidak sah baca Fatihahnya pada kalimat tersebut dan wajib mengulangnya dengan lafaz yang betul. Jadi kalau ditambah-tambah tasydid, dia punya Fatihah tak sah. Ulang balik, baca Fatihah balik sekali lagi. Ya. Contoh pada lafaz siratal ladzina an'amta alaihim. Kita dalam ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi. Sad tu biasalah tak ada sabdu. Tapi kita tambahkan as-siratal mustaqim. Tak boleh. Sebab sudah kita menambahkan huruf. Sabdu ni artinya apa? Dia double huruf dia. Macam as-siratal. As tu, sad tu satu mati, satu hidup. As-siratal. Macam ar-Rahman. Ar-Rahman, iaitu ra yang pertama mati, ra yang kedua hidup. Jadilah dinamakan dia sabdu. Huruf berganda. Ya? Itulah dia. Di muka surat 401. Muka surat 401B. Jika meninggalkan tasydid pada lafaznya terdapat tasydid, maka perincian hukumnya seperti berikut. A. Jika tidak menyebabkan perubahan pada makna, maka tidak batal salatnya. Begitu juga dengan bacaannya. Bacaannya tak batal, salatnya pun tak batal kalau tak merubah makna. B. Jika menyebabkan perubahan pada maknanya, maka tidak sah bacaannya dan batal salatnya. Baca Fatihah tak sah, dia tak betulkan balik, tak dia ulangkan balik, maka tak sahlah salat dia itu. Ya. Hal ini jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya. Kalau dia tahulah ini tak sah, ya, dia sengaja buat juga, dia tak mau baca dengan tasydid, jadi dengan itu Fatihah dia tak sah dan tak sah salat dia. Allahu Akbar. Contoh, membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat tuan-tuan, iyyaka tu, iya tu ada sabdu. Mana iya tu ulang dua kali. I tu tekan balik. I seolah-olah hamzah ya mati. Iyyaka na'budu. Ya tu hidup balik. Ya baris atas. Itu sabdu lah tu. Kalau kita baca iyyaka na'budu, biasa iyyaka na'budu, maka dibaca dengan takhfif pada huruf ya. Takhfif tu makna ringan. Ringan tu maknanya tidak bersabdu. Maka batal salatnya. Sebab tu iyyaka tu kena tekankan sikit. Tapi tekan biasalah, jangan tekan macam nak terbuang air pula. Iya, tu kau ni macam nak terbuang air pula. Tak, jangan macam tu, steady lah brother. Baca iyyaka na'budu, iyyaka. Macam tu saja ya. Jadi kalau dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia ini biasa je, tak ada sabdu, maka batal salatnya kerana merubah maknanya menjadi sinar matahari. Jadi kalau kita baca iyyaka, jadi sinar matahari. Dan jika membaca dengan sengaja dan mengetahui hukum, maka orang tersebut menjadi kafir. Kenapa jadi kafir? Sebab iyyaka tu mana, kalau asalnya iyyaka, kepada engkau sahaja na'budu kami sembah. Itu makna asal. Tapi bila kita baca iyyaka tanpa sabdu, makna matahari, na'budu kami sembah. Kau sembah matahari? Alamak, saya tak tahulah. Kena ulang balik baca tu. Tapi dia tahu maknanya, tapi sengaja nak baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau sengaja, kau dah tahu ini makna matahari, kau kata ke matahari kau sembah, kafir kau, na'udzubillah min zalik. Tapi takkanlah orang Islam nak buat macam tu kan.
Mungkin dia tak belajar. Tak apalah, kita anggap dia tak tahu. Ustaz, saya dulu tak belajar, saya tak tahu macam ni semua. Tak apalah, kita minta ampun pada Allah. Memanglah hukum sembahyang kita tak sah macam tu. Tapi dah kita tak tahu, kita tak belajar, minta ampun pada Allah. Kalau nak qada, banyak sangat nak qada tu. Bukan kita tak sembahyang, cuma salah saja. Sebab itulah sembahyang ni kena belajar. Bukan sembahyang je lah, semua perkara kena belajar, ya. Jadi itulah dia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Yang kelima, harus membaca semua ayat dalam surah Fatihah. Harus tu maknanya wajib. Bahasa Indon ni kalau kata harus, makna mesti. Kalau kita bahasa kita Singapura, Malaysia ni, harus mana nak buat boleh, tak buat tak apa. Itu kita lah, ya. Itu negeri-negeri ni ada dia punya makna yang berbeza. Jadi dalam bahasa Indon harus baca semua ayatnya. Maknanya wajib baca semua ayatnya dan surah Fatihah. Termasuk basmalah. Basmalah tu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ni semua ringkasan-ringkasan. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, nama dia basmalah. Kalau Alhamdulillahirrabbilalamin, namanya hamdalah. Hamdalah tu pujian lah. Alhamdulillah. Kalau kita kata subhanallah, namanya tasbih. Tasbih lah, bertasbih. Kalau kita kata Allahu Akbar, namanya takbir. Itu dia punya istilah-istilah dia. Jadi antara ayat dan surah Fatihah ialah basmalah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Jika tidak dibaca, maka hukum salatnya tidak sah. Dikarenakan Rasulullah SAW telah menghitungnya termasuk dalam ayat-ayat Fatihah. Hal ini menurut pendapatnya kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad mazhab Hanbali lah tu. Jadi dalam mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, bahawa Fatihah tu ada 7 ayat. Sab'al mathani wal Qur'anil azim. Itu dalam Quran Allah sebut, dan begitu juga dalam hadis Nabi sebut. Surah Fatihah ada 7 ayat. Jadi 7 ayat tu dikira daripada Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang pertama. Ar-Rahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahirrabbilalamin, baru ayat kedua. Itu di sisi mazhab Imam Syafi'i dengan Ahmad. Jadi kalau tak baca Bismillahirrahmanirrahim, tak sah salat dia. Tapi berbeza juga pada pendapat ulama yang lain. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, ayat basmalah bukan termasuk ayat dalam surah Fatihah dan tidak wajib dibaca tatkala membaca surah Fatihah. Tak wajib baca. Jadi dalam mazhab Syafi'i, Imam Ahmad wajib baca. Cuma kalau kita jadi imam sembahyang jahar, jahar tu baca kuat. Subuh, maghrib, isyak. Kalau mazhab Syafi'i, imam baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca kuat. Kalau mazhab Imam Hanbali pula, Imam Ahmad, dia wajib baca bismillah, tapi baca perlahan. Sebab tu kalau siapa yang pergi Mekah, Madinah kan, diorang sana mazhab Hanbali. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu baru baca kuat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz, saya tak dengar dia baca bismillah. Dia baca, cuma dia baca pelan. Sebab bagi dia tu wajib baca bismillah. Tapi mazhab Hanafi tak wajib. Mazhab Maliki tak wajib. Tak wajib baca bismillah, tak wajib. Jadi mazhab Hanafi dia baca bismillah juga, tapi baca perlahan. Pasal bagi dia tak wajib, tapi sunat lah, sunat. Bagi mazhab Hanafi. Kalau tak baca pun sah Fatihah dia. Mazhab Maliki pula, dia tak wajib dan tak boleh baca. Kalau baca Fatihah dia batal. Kenapa? Kerana dia menambah dalam Fatihah. Itu mazhab Maliki ya. Jadi semua masing-masing ada dia punya dalil sandaran dia. Kita hormatilah ya. Cuma kita mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kita wajib baca basmalah. Dan dalam mazhab Syafi'i kita baca kuat. Kalau sembahyang baca kuat lah. Maghrib, isyak, subuh kita baca kuat. Basmalah di Bismillahirrahmanirrahim pun kita baca kuat. Itu tuan-tuan. Jumlah kalimah dalam surah Fatihah ialah 29 kalimah. Tuan pengarang kita ni dia go in detail. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampai akhir. Berapa kalimah? 29 kalimah. Kalimah tu maknanya yang boleh kita, yang kita sebut nama dia lah.
Ar-Rahman, itu satu. Ar-Rahim, itu satu. Alhamdulillah, itu semua kalimah. 29 kalimah. Dan jumlah huruf dalam surah Fatihah ada 155 atau 156. Oh, banyaknya huruf dia. 155 atau 156. Kenapa Ustaz ada 155, 156? 155 kalau kita baca dalam surah Fatihah ni, Maliki Yaumiddin. Mim tu baca pendek. Maliki Yaumiddin. Itu 155 huruf seluruhnya daripada awal Bismillah sampai waladdallin. Tapi kalau kita baca Maliki Yaumiddin panjang, ada tambah alif, Maliki Yaumiddin, maka itu sudah jadi 156. Jadi makna kalau kita baca pendek Maliki Yaumiddin, itu kalau baca pendek maknanya raja pada hari pembalasan. Allah itu raja hari pembalasan. Tapi kalau kita baca Maliki Yaumiddin panjang, maknanya Allah tu pemilik hari pembalasan. Itu beza sikit makna. Tapi makna dua-dua tu betul. Raja pun betul, pemilik pun betul. Jadi tak ada membatalkan Fatihah kita, ya. Baiklah, kemudian didatangkan dalilnya daripada kitab ulama-ulama, Kasyfus Sajak, dijelaskan. Tapi dalam bahasa Arab itulah, ya. Jadi kita tak bacalah bahasa Arab tu. Ini tuan pengarang kita ni, dia siapkan kitab ni untuk murid dan untuk ustaz-ustaz juga. Jadi kalau kita ustaz-ustaz kita mengajar, kita tahu, ni daripada kitab ini, kitab ni. Ustaz-ustaz mestilah tahu bahasa Arab kan. Ni kitab ni, kitab. Jadi ada rujukan dia. Kalau tanya, kau cakap ni mana rujukan? Ni ada rujukan. Jadi kita, tuan pengarang kita dia siapkan untuk dua-dua. Untuk orang awam dan juga untuk para asatizah ulama-ulama. Bagus. Jazakallah khair. Semoga Allah membalasi beliau sebaik-baik balasan dunia akhirat. Amin. Ya. Kemudian ada di muka surat 402. Muka surat 402 ada bahasa Arab dia tu kisah seputar basmalah. Kisah tentang baca bismillah. Diterjemahkan. Terjemahan dia pun bagus juga ni kalau kita dengarkan. Artinya, sesungguhnya sebahagian orang salihin dari negara Maghrib. Maghrib tu Morocco lah, ya. Berjumpa dengan Nabi SAW dalam mimpi. Jadi, seraya berkata, ya Rasulullah, apakah basmalah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dalam ayat surah Al-Fatihah? Maka baginda Nabi SAW jawab, benar. Bismillah masuk dalam Fatihah. Nabi jawab, benar. Akan tetapi janganlah kamu menghukumi batal bagi yang tidak membacanya. Jadi ini khilaf. Ada yang kata tak baca bismillah. Jangan kamu kata, batal kau. Bismillah ni memang bismillah dalam Fatihah. Jadi kalau ikut dari segi logiknya, kalau betul lah ini mimpi orang saleh, ini bukan mimpi orang, maaf kata, tepi jalan. Orang-orang yang kekasih-kekasih Allah. Sampai dapat mimpi Nabi SAW. Dia tanya pada Nabi. Jadi alim-alim ulama kita ni, mereka punya antara kelebihan mereka, bila mereka ada masalah-masalah, mereka minta pada Allah, Allah jumpakan dengan Nabi SAW. Ini antaranya. Jadi sebab tu ni kita berpegang pada mazhab. Ulama-ulama kita yang memang sudah dikenali kewarakan dia, ketaatan dia, kewalian dia. Ya, kita ni maaf sajalah, ya. Kita makanan hari ini pun banyak syubhat-syubhat, banyak yang bercampur-campur. Jadi sebab tu hati kita gelap. Maaflah, ya. Sebab tu dari sini kita, kalau boleh kita janganlah nak orang kata nak memandai-mandai bawa hukum-hukum sendiri. Kita ulama kita hebat-hebat, tak ada kurangnya. Semua dah siap dah hukum. Kita ikut sudah, habis cerita. Tapi jangan kita tuduhlah orang tak baca bismillah tu batal, ya. Yang keenam, surah Fatihah harus dibaca ketika berdiri dalam solat fardu. Wajib baca berdiri dalam solat fardu. Kalau kita sembahyang sunat, kita sembahyang duduk, sembahyang baca dalam masa kita duduk. Kalau kita sembahyang fardu tapi tak boleh berdiri, kita duduk. Okey, kita sembahyang, kita baca Fatihah dalam duduk. Tapi dalam masa kita duduk atau berdiri duduk tegak atau berdiri tegak. Ini syarat ini kena faham betul-betul. Jangan setengah-setengah. Macam mana Ustaz setengah-setengah? Dia bangun daripada sujud, nak masuk rakaat kedua, ya.
Ini biasanya berlaku semain tarawih lah. Pasal imam ni, yelah kalau zaman dulu kan, tapi zaman sekarang kita tak tahu lah. Imam ni baca cepat sangat. Jadi kita sambil kita bangun masuk rakaat kedua, kita dah starting dah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kau dah mula baca. Yelah, imam ni baca cepat. Nanti aku tak sempat baca Fatihah. Nampak. Ataupun kita baca Fatihah, belum habis lagi. Imam dah mula rokok. Kita nak kejarkan imam rokok tu, kita pun baca Fatihah tu sambil-sambil nak pergi rokok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Tak boleh, tak sah. Fatihah syarat mesti baca from the beginning until to the end dalam keadaan berdiri. Tak boleh nak bengkok-bengkok pun tak boleh. Berdiri tegak. Macam tu juga kalau kita sembahyang duduk. Sembahyang duduk sambil-sambil nak pergi ke rukuk, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nanti kau sembahyang duduk kan? Betul-betul duduk berdiri, duduk tegak. Sampai daripada bismillah sampai waladdallin, baru kita pergi rukuk. Ni kena jaga tuan-tuan. Sebab kadang-kadang orang tak, yelah bukan kita nak kata kita ni pandai, tapi ini hukum. Kita tegurkan kawan-kawan kita yang mana. Sebab tu kena belajar benda ni. Kalau kita semayang kan tak sah. Penat saja kita semayang kita. Sampai ke akhirat Allah kata, ambil balik kau yang semayang. Aku tak mau. Kenapa ya Allah? Tak sah, ni tak cukup syarat. Allah, kita kata, naik ya Allah, bagi aku second chance, aku nak balik ke dunia. Tak ada, no more second chance. This is the first and the only one. Nampak tuan-tuan, rugi kita. Maaflah tuan-tuan, kita cakap adik-beradik lah ya, yang kecil hati pula ya. Tapi itulah dia. Dan begitulah, mesti dalam keadaan berdiri. Yang ketujuh, seluruh bacaan Fatihah harus didengar oleh diri sendiri. Tidak cukup dibaca dalam hati dan solatnya tidak sah. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Harus mana mesti itu wajib. Tu dia. Semua bacaan yang wajib. Berapa bacaan wajib dalam salat? Kita dah sebut rukun salat ada 13. Dalam 13 tu ada 5 rukun qauli. Qauli tu apa? Bacaan. Takbiratul ihram, bacaan Fatihah, kemudian baca tahiyat akhir, kemudian membaca selawat atas Nabi Sayyidina Muhammad SAW, dan kemudian memberi salam yang pertama. Ini semua yang wajib. Bila kata wajib, bacaan wajib dibaca dengan kita dengar bacaan dia. Tak cukup dengan baca dalam hati, atau tak cukup baca tapi tak keluar suara. Macam mana nak tahu dia baca betul tak betul? Mesti keluar suara. Baru kita tahu makhraj dia. Bacaan dia tu iyyaka na'budu ke iyyaka na'budu. Ar-Rahman ke Ar-Rahman aja. Macam mana kita nak tahu betul tak betul? Tak keluar suara. Jadi macam itulah dia. Kita sendiri nak hukum kita punya di bacaan kita. Kita nak hukum kita yang bacaan. Kita pun tak tahu betul ke aku baca. Apa yang keluar suara? Nampak tuan-tuan? Jadi mestilah kita dengan keluar suara kita. Tak mesti kuat. Kalau imam tu dia sembahyang maghrib, subuh, isyak tu baca kuat tak apalah. 2 rakaat pertama. Tapi kita ni makmum ni, baik kita makmum atau sembahyang sendirian, mesti kita dengar pada telinga kita. Habis ustaz ni sembahyang zuhur ustaz, bukan kita baca kuat. Walaupun sembahyang zuhur, bukan baca kuat tu mesti orang dengar. Sekurang-kurang kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekurang-kurang kita dengar. Tak mestilah kuat pun ganggu orang pula. Kiri kanan kita tak boleh kalau kita sembahyang berjemaah. Baca sekadar kita dengar. Itu dia tuan-tuan. Ini pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, cukup dengan menggerakkan bibir meskipun tidak didengar oleh diri sendiri. Imam Malik kata, bibir kita bergerak. Kita baca, kita membaca. Tapi tak dengar suara kita. Itu kata itu mazhab Maliki lah. Kita hormat mazhab Maliki. Melainkan kalau orang tu memang tak ada suara nak keluar. Kerana dia bisu, tu bisu memang dah ada hukum dia lah. Kecuali. Ataupun mungkin suara dia dah tak keluar suara. Macam mana nak buat? Ya. Ni nasib-nasib lah. Kalau suara dia ada,
dia nak baca Fatihah, mesti keluarkan suara. Ya, supaya dia tahu dia punya bacaan itu betul tak betul, ya. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedia fikih daripada negeri Kuwait. Negeri Kuwait dia sudah buat satu ensiklopedia dalam bahagian hukum fikih. Dia tulis dalam bahasa Arab ni, ditulis wala yahsulul azkarul wajibah awil mustahabbah fi shalah wa ghairiha indal jamhur bimujarradi tahrik lisan bighairi sautin aslan bal la budda min sautin wa aqalluhu an yusmi'a nafsahu wa fil hadis kursi. Dia kata sini, tidaklah berhasil bacaan yang wajib atau yang sunat dalam solat di sisi jamhur, majoriti ulama, dengan semata-mata menggerakkan lidah tanpa suara. Tak cukup. Di sisi kebanyakan ulama, majoriti ulama, menggerakkan lidah tanpa suara tak cukup. Bahkan mesti dia keluarkan suara, sekurang-kurangnya didengar oleh diri dia sendiri. Dan ini bersandarkan pada hadis kursi. Wa fil hadis kursi, dalam hadis kursi itu firman Allah, ana ma'abdi idza huwa zakarin, aku bersama hambaku bila dia berzikir, menyebutku atau mengingatiku. Wa taharrakat syafatahu, dan bergerak dua bibirnya. Nampak kedua bibir itu mana keluar suara lah. Jadi itu menjadi pegangan kepada banyak, bahkan majoriti ulama. Melainkan mazhab Maliki tadi kita sebut, kalau dia bergerak bibir saja pun tak apalah. Dia baca tapi bibir bergerak. Cuma bergerak tu tapi dengan kita katakan tak keluar suara, ya. Tak keluar suara kalau ada sebab-sebab yang kita katakan sakit ke, suara tak keluar ke, itu lain lah, ya. Di muka surat 403, lain halnya bagi seorang yang tuli, yang pekak, tidak dapat dengar. Jadi nak baca kuat pun dia tak dengar, ustaz. Jadi baca pelan sudahlah. Atau di sampingnya terdapat suara yang keras yang dapat mencegahnya untuk mendengar bacaannya. Dia baca, kalau tak ada bunyi suara kat luar ni, dia baca boleh dengar. Tapi kat luar tu ada jentera keluar, jalan raya, orang tengah drilling, alamak, aku baca pun aku tak dengar juga suara aku. Tak apalah, apa nak buat. Tapi maka wajib untuk lebih mengeraskan. Kalau ada drilling lagi kuat, lagi kita mau baca lagi kuat lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya alamak, ustaz, kenapa keras-keras? Tak ada, aku tak dengar, ni bising kat luar tu. Wajib untuk dia lebih mengeraskan suaranya, yang sekiranya jika tidak dapat penghalang. Jika tidak terdapat penghalang, kalau tak ada orang yang menghalang, baca kuat lagi, maka dia akan mendengar suara kebacaannya. Tapi kalau ada penghalang-penghalang tu, mana mungkin suara dia tak kuat, apa nak buat, ya. Jadi itu tak apalah. Ataupun dia baca kuat tapi diganggu orang lain pula, ya, itu tak apalah. Yang ke-8 daripada syaratnya baca Fatihah, di antara ayat-ayat Fatihah tidak boleh diselangi dengan zikir-zikir yang lain. Jika diselangi, maka wajib mengulangi baca Fatihah. Tu kita kata tadi, tengah-tengah baca Fatihah, alhamdulillah, kita bersin, alhamdulillah, ini zikir, jangan baca. Kalau sekiranya dia terlepas, kata lepas baca, tak apa, kita ulang balik Fatihah kita tu. Macam itulah juga kalau kita ustaz, kita tengah baca Fatihah, kita terbatuk, tak apa. Benda yang terbatuk, terbersin, itu semua dimaafkan. Itu kita just continue saja, ya. Tengah-tengah kita baca iyyaka na'budu, alamak, aku ni terbatuk lah. Ulang balik sikit, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Macam tu lah. Allahu Akbar. Tengok syarat Fatihah saja pun kita dah habis dah masa kita. Tapi penting, kalau ini satu syarat kita langgar atau kita tak ikut, tak sah Fatihah kita, tak sah salat kita. Allah, sembahyang dah 20 tahun dah, tapi Fatihah tak ikut syarat, tak sah dia punya salat. Kesian tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu tu wajib belajar, bukan sekadar ikut-ikut aja, ya. Maaflah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bukan saya kata kita ni, lagi ni kita belajarlah, ya.
Maaflah. Baiklah, kita berhentilah pada tasydid tatkala baca surah Fatihah. Tadi kita dah sebut dalam Fatihah ada 14 tasydid, sabdu. 14 sabdu. Apa-apa dia? Kita akan sambung lagi insya-Allah, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, minta maaf ajalah dalam penyampaian saya ni. Saya ni kadang-kadang cakap biasa-biasa je lah. Macam kita orang adik-beradik keluarga je lah, ya. Tak ada nak pakai bahasa baku ke bahasa maaf je lah, ya. Kalau ada terasa-terasa hati tu, maafkan kami. Tuan-tuan maafkan ke tidak? Maaf ya, terima kasih banyak-banyak. Baiklah tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih sekali lagi, jazakumullah khairan kepada mereka yang telah bawa sumbangan untuk pembangunan madrasah yang sedang kami usahakan di negeri Kemboja, ya. Mohonlah tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang ada rezeki nak buatkan amal-amal jariah ni bagus, ya. Jadi dapat kita jadikan dia pahala kita terus menerus dalam kubur kita besok kalau kita dah mati, insya-Allah. Dan demikian juga mereka yang telah membuat infak derma untuk mangsa banjir dan gempa bumi. Saya ucapkan jazakumullah khairan, ya. Terima kasih banyak-banyak. Ya, sampai sini saja untuk kita tuan-tuan. Dan mereka yang telah membuat perigi dan juga beri makan fakir miskin, alhamdulillah, ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan semua ni saya buatkan laporan balik dalam channel Telegram Ustaz Tian Fauzi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tak ada lagi channel tu, tuan-tuan boleh minta lah saya link dia. Dan mereka yang belum ada kitab ni, kitab yang kita tengah pakai ni, yang kita belajar ni, kitab ni tengah sikit saja, ya. Tak banyak lagi dia punya copy dengan saya ni. Jadi kalau siapa nak cepat-cepat beli. Kalau habis kita nak tunggu lagi, nak dapat order lagi, mungkin makan beberapa bulan, mungkin makan setahun lagi kita, Allah alam. Jadi boleh, siapa yang tak ada link dia boleh minta pada saya, jadi kita akan bagikan link untuk dia membelikan kitab ini. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai saja marilah sama-sama, ya. Kita bacakan Fatihah. Ya, di sini kita ada banyak permintaan, ya, daripada saudara-saudara kita yang ada menghadapi masalah kesihatan, ya, terutama sekali anak-anaknya yang sakit, ya. Seorang bayi kecil, ya, yang baru berumur kita kata beberapa bulan saja nak kena masuk tiup, itulah tiup ni, Allah, kesian juga. Nur Fatihatul Syifa binti Nazih Muhammad dan juga Inayah bin Talal Hamdan, ya, dan juga saudara kita Kamaruddin bin Abdul Hamid yang ada di hospital sekarang, ya, dalam keadaan yang tak sihat. Dan juga kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesihatan pada saudara kita Abdul Latif bin Harun dan Hamidah binti Mahmud dan Haji Muhammad Marika bin Yaakob. Kalau Allah nak ambil mereka, biarlah ambil dalam husnul khatimah. Dan juga Allah sembuhkan sakitnya Sa'ad bin Alwi dan juga Ruqayyah binti Yara Ali Khan. Dan juga semua kita lah yang mana kita sakit, adik-beradik kita sakit, keluarga kita sakit. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semua sihat walafiat dan berikan kita kesabaran dalam menghadapi ujian Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala merahmati keluarga kita, diri kita dan semua umat Islam daripada segala musibah, bala dan bencana dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita berdiri memberi salam pada Nabi SAW. Mereka adalah kelapangan pada malam ini. Ada pengajian yang saya sampaikan di Masjid Al-Istighfar, Pasir Ris, Singapura, lepas Isyak jam 9 malam, ya. Pengajian kita Al-Hikam. Jangan lepaskan peluang untuk mengikuti bersama. Sekian saja. Mari kita membaca salam pada Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam
صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله wa ala alihi sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.